اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan sidang penonton sekalian kerana masih bersama dalam program Labbaik Allah setiap malam. Insya-Allah bersama saya Azhar Ghazali dan sahabat panel saya Ustaz Abdullah Khairi. Masya-Allah. Tuan-tuan juga boleh menonton rancangan Labbaik Allah ini di laman sosial Facebook TV Al-Hijrah dan boleh kongsikan momen, video ataupun gambar haji anda dengan cara hashtag di Instagram #LabbaikAllah2021. Jangan lupa. InsyaAllah. Baik Ustaz, topik kita pada malam ini berkenaan dengan kemuliaan Baitullahil Haram. Tapi insyaAllah sebelum tu kita akan bersama dengan pentadabbur kita pada malam ini. Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad. Silakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah berseri wajah ni, masya-Allah. Seronok je panggil Ustaz. Melihat wajah ustaz-ustaz berdua di studio, masya-Allah, semangat kita. Mana nampak kami tutup dengan mask. Ustaz, terima kasihlah kerana sama dapat bersama dalam dua insan yang dikenali ramai, masya-Allah. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz, kita bersama dengan program Labbaik Allah. Silakan Ustaz untuk tadabbur ayat pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah yang sekali lagi mempertemukan kita pada malam ini untuk membicarakan tentang salam labbaik Allah sempena dengan ketibaan musim haji 1442 ini. Mudah-mudahan semarak kita untuk melihat kehadiran saat-saat yang paling berbahagia dalam tempoh setahun yang Allah kurniakan kepada kita ini, kita serikan lagi dengan kefahamannya menerusi bicara daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita pilih dua ayat untuk sama-sama kita tadabbur sebagai pemula ataupun pembuka bicara untuk salam labbaik Allah pada malam ini. Sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran ayat yang ke-96 dan ayat yang ke-97. Kalaulah dapat kita mulakan dengan sedikit bacaan daripadanya dan kemudian kita tadabburkan, mudah-mudahan ianya akan menambahkan kesan ke dalam jiwa kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
Dalam dua ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan berkenaan tentang kelebihan Baitullahil Haram dan juga Kaabah yang pada waktu ini merupakan tumpuan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada segala tuntutan-tuntutan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam ayat ini secara khususnya Allah menyatakan ada 6 kelebihan berkenaan tentang Baitullahil Haram, bermula daripada penyataan bahawasanya inilah merupakan rumah Allah yang pertama dibina di atas muka bumi ini. Dan ia bukan dibina untuk tujuan yang lain, tetapi ianya bagi tujuan manusia melakukan ibadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Yang keduanya, dalam ayat ini juga, dalam dua ayat ini juga Allah telah menyatakan ia telah dibina secara khususnya di sebuah bumi yang dijanjikan keberkatan padanya. Tidak lain tidak bukan iaitulah bumi Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang sama-sama kita cintai sehinggalah kepada hari kiamat nanti. Dan yang ketiganya, dalam ayat dua ayat ini juga Allah menceritakan bahawasanya bumi ini ianya juga merupakan tempat bermulanya petunjuk daripada Allah yang akan dikurniakan buat umat manusia seluruh alam. Kita tahu perjalanan dakwah Nabi bermula daripada bumi inilah, tempat Allah binanya Baitullahil Haram, dan seterusnya pada tempat yang dibinanya Baitullahil Haram berhampiran dengannya itulah adanya bukti yang menunjukkan kemuliaannya. Bukan takat kemuliaan bagi Baitullah yang dibina, di situ juga terdapatnya bukti kemuliaan insan yang diutuskan oleh Allah ke muka bumi tersebut, yang dinamakan sebagai Maqam Ibrahim, yang insya-Allah kita yakin ustaz-ustaz di studio akan menerangkan sebentar nanti. Dan begitulah juga di situlah terdapatnya Kaabah serta kawasan sekitarnya yang disebutkan dalam ayat ini. Ianya telah diberikan jaminan keamanan untuk sesiapa sahaja yang memasukinya. Dan yang terakhir yang dapat kita tadabburkan daripada ayat ini, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ianya menjadi tempat tumpuan dan kecintaan manusia daripada seluruh dunia, terutamanya bagi tujuan untuk mengerjakan ibadah haji seperti mana yang telah dimulakan seruannya daripada zaman Nabi Allah Ibrahim sehinggalah ke hari kiamat nanti. Inilah apa yang dapat kita tadabburkan daripada dua ayat ini. Silakan Ustaz Azhar di studio. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Muhammad Syamsul Hakim. Terima kasih Ustaz. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah. Penjelasan yang sangat mantap, yang menjelaskan bagaimana Kaabah itu didirikan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk umat manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan bicarakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kemuliaan Baitullahil Haram ini. Jadi sebelum itu kita ada jemputan. Ya Ustaz. Kita akan bersama dengan jemputan kita. Tapi sebelum itu Ustaz, sebagai awalan kita katakan perkataan yang Ustaz nak lontarkan sebagai pembuka bicara kita, Baitullah, keindahan Baitullahil Haram. Baitullah ni tuan-tuan yang dikasihi para penonton yang dirahmati Allah. Kalau tuan-tuan tengok dia ada penjuru dia. Penjuru contohnya rukun Yamani. Rukun Yamani ini mengarah ke Yaman. Satu lagi rukun Hajarul Aswad. Kalau tuan-tuan para penonton nak tahu, Hajarul Aswad ni penjuru ni mengarah ke arah Asia ni, Malaysia. Jadi kita sembahyang mengarah ke Hajarul Aswad. Satu lagi penjuru Iraqi, sebelah Iraq, Iran. Satu lagi penjuru Syami, sebelah Syria, Syam. Itu dia. Dan dia ada sekeliling Kaabah, dia ada hijir Ismail, ada makam Ibrahim. Dan jangan lupa dia ada Hajarul Aswad. Dan juga ada Multazam di antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Ini secara maknanya Kaabah ni Ustaz, satu dunia tala ke arah Kaabah. Betul, the center of the world. Masya-Allah. Cakap orang putih tu. dan apa yang paling penting insya-Allah dalam perbincangan kita untuk malam ni, kita akan juga membicarakan sejarah Kaabah itu sendiri Ustaz. Dan insya-Allah kita akan juga melihat tempat-tempat yang menarik, bukan menarik di sudut pandang, tetapi ada nilai-nilai fadilat yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Insya-Allah para penonton sekalian, jangan ke mana-mana Ustaz kan. Insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah.
Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segmen yang kedua dalam Labbaikallah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Tuan-tuan ingat tak? Ada satu kisah yang saya pernah cerita kepada tuan-tuan dalam YouTube. Tetapi saya nak cerita ini pengalaman saya. Ketika saya bawa umrah tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ini ketika nak itibak. Itibak ni maksud dia tutup bahu kiri, buka bahu kanan. Tiba-tiba pakcik ni datang jumpa saya tak nak buka boleh tak? Saya kata ni sunnah Nabi, kenapa tak nak buka? Tiba-tiba dia buka, tengok di lengan dia ustaz, ada tatu skorpion. Kala jengking. Saya kata, ya Allah, hebat pakcik ni. Kemudian pakcik ni bisik kat saya, ustaz, saya ni banyak dosa masa hidup saya ustaz. Saya takut ustaz, banyak orang cerita, kadang-kadang sesat, kadang-kadang ada yang tak nampak Kaabah. Macam mana ustaz? Saya kata jangan takut. Inilah masa dia. Kita berada di Baitullahil Haram untuk kita minta ampun kepada Allah. Allah ampun dosa kita. Buka pakcik. Dia pun buka, bila dia buka semua orang tengok dia. Tapi bila sampai saja nak masuk Masjid Haram, saya pun katalah, para tetamu Allah, kita buanglah sifat-sifat angkuh, sifat takbur kita. Kita rendahkan diri kepada Allah. Masuk, jom kita masuk. Saya bagi earphone seorang satu, alhamdulillah. Bila masuk, pakcik ni dia tak nak tengok Kaabah, dia takut tak nampak. Saya kata jangan susah hati tuan-tuan, tengok Kaabah 20 pahala. Tiba-tiba pakcik ni angkat-angkat, dia tengok-tengok, terkeluar daripada mulutnya, Ustaz, nampak Ustaz! Berlinang air matanya. Tuan-tuan, di Mekah seorang menangis, semua menangis. Tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya, Ustaz, ampun dosa saya Ustaz. Saya kata, pakcik di depan Kaabah minta dekat Allah, bukan minta dekat saya. Allah lupa Ustaz. Dia excited sampai macam tu. Sampai dia minta, akhirnya dia kata, ya Allah, ampun dosa aku. Menangis dia. Kemudian Ustaz, tuan-tuan para penonton, saya bawa pergi tawaf. Bila habis tawaf, saya bawa di belakang makam Ibrahim untuk solat. Ketika itu dia menangis. Saya kata, pakcik, apa perasaan? Ustaz, saya tak pernah menangis Ustaz. Kali ini saya menangis Ustaz. Saya kata, inilah hidayah milik Allah. Saya kata, jom kita pergi multazam, kita pergi peluk multazam. Tapi kita kena selesai sa'i. Akhirnya bila dah selesai sa'i, saya bawa pergi peluk dia. Pergi peluk dia, menangis tuan-tuan di depan multazam. Bila menangis, dia pusing balik 180 darjah. Pusing macam mana? Balik-balik dia berubah dari segi fizikal dia. Dan hati dia berubah. Berubah macam mana Ustaz? InsyaAllah, ambil masa sikit lagi. Berubah macam mana? Balik Alhamdulillah. Dia mulalah salat istiqamah. Tak pernah tinggal. Pakai jubah. Saya jumpa ketika nak baca khutbah. Tengok-tengok di sebelah dia. Masya Allah. Dia pakai jubah. Pakai serban. Saya kata, pakcik, macam mana? Hidayah milik Allah Ustaz. Rupanya Ustaz dia berdoa para penonton di Mekah. Dia nak buang tatu tu. Dia selok-selok, saya tengok di lengan dia, dah tak ada tatu. Tapi merah ni kulit ni. Kulit dia merah, dah keluar isi. Saya tak maklum buat apa ni. Tuan-tuan, rupanya ingat apabila manusia dia yakin dengan Allah, kesakitan tidak menjadi masalah. Ujian tidak menjadi masalah. Musibah tidak menjadi masalah. Apa yang dia buat, tuan-tuan, dia berdoa untuk buang tatu. Dia bakar, dia pasang iron, serika panas. Panas tuan-tuan, dia letak. Bila letak tuan-tuan, dia angkat, terkeluar kulitnya. Yang tu tak apa. Tapi bila saya tanya, Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis. Apa dia kata? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Tuan-tuan, inilah kemuliaan Baitullahil Haram. Boleh membuka hidayah manusia. Sebab itu tuan-tuan, gerakkan hati untuk melihat Baitullahil Haram 20 pahala tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada hati. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz, satu penceritaan yang sangat memberi kesan kepada hati kita dan mengingatkan saya pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman bila mana menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar jiwanya Ustaz. Betul Ustaz. Itulah bukti tanda keimanan seseorang, bergetar jiwanya. Baiklah Ustaz, insya-Allah di samping itu kita akan juga mendengar perkongsian daripada jemputan kita pada hari ini, iaitulah Fizo Omar. Assalamualaikum. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar Abang Fizo? Abang Jo sihat ke? Sihat alhamdulillah. Ya, Seronok dengan cerita majulah. Ustaz. Ya Allah. Allahu akbar. Dengan cerita Ustaz teringat saya rindu saya nak ke sana. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Abang Jo, Abang Jo dah pernah sampai ke Mekah Al-Mukarramah mengerjakan umrah dan haji.
Cuma kita nak tahu macam mana perasaan Banjo saat kali pertama sampai dan apakah benda yang Banjo fikirkan masa tu? Silakan. Okey, saya sampai tu kali pertama kali tu arwah ayah saya bawa dululah masa kecil-kecil. Saya rasa masa tu pun umur saya dalam bawah 10 tahun lah kalau tak silap saya. Muda lagi tu. Masa tu kita tak faham apa-apa. Kita seronok di Mekah ni kan, budak-budak kan. Seronok beli tu, beli ni, makanan orang duk bagi free, toys banyak. Ketika itu saya tak faham lagi. Tapi apabila Allah bagi rezeki ni, alhamdulillah saya memang pasang niat. Every year mesti saya sampai dengan mak saya. Syukur alhamdulillah bila ada rezeki every year sampai, dan satu kali tu saya terfikir saya nak pergi haji. Saya terlintas saya nak pergi haji, saya terniat nak pergi haji. Tahun yang sama Allah izinkan saya pergi, itu pada tahun 2019 kalau tak silap. Baru lagi. Mana sebelum Covid. Sebelum Covid, last batch sebelum Covid. Masya Allah, satu pengalaman yang saya boleh katakan pergi Mekah ni, tak kisahlah umrah ataupun haji lagi seronok lah. Saya ni orang kata berjalan ni boleh katakan satu dunia dah. Tetapi tempat yang paling best, tempat yang paling tenang adalah bila kita pergi ke Mekah. Itu yang terbaik. Tak usah ceritalah pergi Europe ke, pergi Paris ke, pergi mana ke. Mekah yang paling best. Tak tahu, dia punya tenang tu susah nak gambarkan. Dia best dari segi ketenangan tau. Abang Jo, walaupun beli kereta baru. Feeling tak sama Ustaz. Abang Jo, apa nama ni, Abang Jo, kita selalu tengok laman sosial Abang Jo, memang seorang yang sangat aktif, agresif, itu ini semua nak buat kan. Betul. Jadi dari sebalik itu, di sebalik penangan ataupun kita katakan penangan dan kenangan umrah dan haji itu sendiri, apa yang Abang Jo nampak sampai tahap mampu memberi kesan pada hidup Abang Jo di sudut perubahan masalah? Masya Allah, saya nak cerita ni meremang bulu roma. Saya macam ni lah. Hidup saya berubah 360 darjah bila saya balik haji. Allahu Akbar. Kenapa saya cakap macam tu? Masa di Arafah, saya ada, sebelum pergi haji lah. Sebenarnya masa saya pergi haji tu, Allah jemput saya dalam keadaan saya belum bersedia. Saya niat nak pergi haji, tiba-tiba kawan saya ni uruskan totak-totak, kau boleh pergi haji. Cakap biar betul. Saya dengan tak kurus, tak apa. Saya ambil masa 2 minggu, saya hanya belajar dekat YouTube. Saya belajar dekat YouTube. So saya pergi, esok saya nak pergi berangkat tu, malam tu baru saya packing barang semua, cakap betul ke aku nak pergi haji. So saya sempatlah ambil kursus secara ringkasnya sebab kita tak betul-betul plan dan bersedia kan. So bila sampai sana, orang kata dengan saya, tulis apa yang kau nak. So saya tulis apa yang saya nak. Macam kalau kita belajar dalam bahasa motivasi, kita buat goal setting. Sama juga bila pergi haji, kita tulis apa yang kita nak minta dengan Allah. Itu masa saya belajar kat sini. Bila sampai sana, hamba Allah ni cakap dengan saya, Izo, apa yang kau nak berlaku pada diri kau, kau minta untuk orang lain dulu. Kalau kau nak berjaya, kau nak sihat, kau nak kaya, kau jumpa jodoh baik ke apa, kau minta doa untuk orang lain dan malaikat akan aminkan doa. Betul. So saya tukar doa saya masa dekat Arafah tu, saya doa untuk orang lain dan benda tu yang saya nak berlaku kat atas diri saya. Masya Allah Ustaz, saya cerita kan, tak sampai setahun saya balik daripada haji. Saya ingat saya tulis apa yang saya simpan, apa yang saya minta doa. Allah izinkan satu persatu berlaku dalam hidup saya. Syukur alhamdulillah. Itu adalah satu magic yang susah saya nak gambarkan kepada orang lah. Susah saya nak gambarkan. Syukur alhamdulillah. Masya Allah. Itulah kehebatan je kita berdoa di Baitullahil Haram. Abang Jo ni kira selebriti lah, orang tahu sebut Abang Jo ni memang terkenal kan. Masya Allah. Tetapi mungkin ada satu kekuatan dalam doa kita. Kita doa orang, Allah bagi kita. Tapi mungkin ada satu bisikan yang kita doa yang Allah makbul on the spot. Ada tak? Ada Ustaz. Apa dia? Okey. Serah belum ramah. Orang tahu. Saya minta dengan Allah, masa tu saya baru lepas diuji rumah tangga saya berpisah dengan rumah saya kan. Ya. So saya minta doa, ya Allah tunjukkan adakah aku buat keputusan yang terbaik untuk aku dan bekas isteri. Ustaz, saya minta doa itu je, saya minta, ya Allah tunjukkanlah sekiranya ini adalah yang terbaik untuk aku dan bekas isteri aku dan anak aku. Kau tunjukkanlah supaya semua orang win-win situation. Allahu Akbar. Sampai kat sana Ustaz, selepas saya kerja dah settle haji apa semua situ dekat Mekah, lepas solat Zuhur,
tiba-tiba kawan saya panggil saya, tolong jap pergi uruskan ada orang meninggal. So saya pun pergilah ambil kereta pergi sebab dekat Mekah ni untuk nak uruskan jenazah, mandikan jenazah bukan dalam Masjidil Haram. Dia kena keluar, tak silap saya naik teksi lebih kurang 20 minit. Betul. Saya nak pergi tengok je. Sampai kat sana boleh tak dalam ramai-ramai Pak Arab tu panggil saya, minta saya tolong mandikan jenazah tu. Allahu akbar. Saya pun mandilah, saya mandikan jenazah tu. Rupanya jenazah tu orang Malaysia. Orang Malaysia. Saya tertanya-tanya sebab bila saya uruskan jenazah tu sangat sempurna. Dengan wajahnya berseri-seri, saya uruskan kafan dan semua, usung naik kereta bawa pergi ke Masjidil Haram. So sampainya di Masjidil Haram, bayangkan masa tu 5 juta orang buat haji masa tu. Betul lah. Saya mengirim jenazah tu, saya dapat masuk solat betul-betul belakang imam. So baru saya tahu imam tu kat mana. Sebelum ni kita tak tahu sebab kiblat semua menghadap Kaabah kan. Masya-Allah. So saya dapat solat belakang imam, uruskan jenazah tu. Special lah tempat untuk yang mengiringi jenazah saja. Habis tu saya angkat jenazah tu, naik van bawa pergi ke tanah kuburan. Rezeki arwah ni, tanah kuburan dekat luar Mekah masa tu semua penuh. So dia dipindahkan di dalam, masih lagi di tanah haram. Allah. Rezeki dia. So bila sampai kat tanah kuburan, sampai punyalah ramai kat situ, depa suruh saya masuk dalam liang lahat. Saya pun masuk dalam liang lahat. Saya baru tahu liang lahat dekat Mekah ni, kubur kat sana dia recycle. Betul. Dia macam konkrit, dia buka tu, masuk, letak after 6 months, dia gali baru letak tulang tu kat bawah. Dia masuk jenazah lain. Tu saya masuk dalam tu, ya Allah Ustaz, satu pengalaman saya tak boleh nak cerita kat siapa. Pengalaman yang tak semua orang boleh dapat ni. Saya tak kenal ni arwah ni, bukan satu grup dengan saya out of nowhere, tapi kebetulan dia orang Malaysia. So saya masuk liang lahat tu, kebumikan dia semua, saya orang lah naik keluar. Allah. Saya tertanya apa yang Allah cuba nak tunjuk kat aku ni. Lepas tu saya pun balik, saya mencarilah keluarga arwah ni. Kenapa, saya tertanya kenapa Allah jemput dia terlalu mulia Ustaz. Dia meninggal betul-betul depan Kaabah. Selepas solat maghrib, selepas solat maghrib, dia solat jenazah, dia cakap kawan dia nak pergi Kaabah, dia terus tumbang depan Kaabah, menghadap Kaabah. Masya-Allah. And then urusan dia tu sangat sempurna sebab saya yang uruskan sampai ke liang lahat. Saya macam cemburu. Kenapa Allah pilih dia setelah dia selesai buat ibadat haji dan proses dia tu cantik, dapat disemadikan kat sana. Itu yang kita nak, husnul khatimah kan. So saya pergilah jumpa keluarga dia. Betul Baju. Habis Jo, satu iktibar yang sangat besar dapat kita ambil daripada peristiwa yang berlaku ni. Terima kasih banyak kami ucapkan pada Banjo kerana sudi berkongsi kepada kita pengalaman yang tak semua orang boleh lalui. Sekali lagi terima kasih banyak Banjo. Terima kasih ya Allah. Baiklah, terpanjang pula cerita saya. Betul, terima kasih. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih pada Banjo, satu pengalaman yang tak semua orang boleh lalui Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Kita berehat seketika insyaAllah. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Labbaik Allah insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, topik kita masih lagi membicarakan keindahan Baitullahil Haram. Kemuliaan Baitullahil Haram. Lupa tajuk. Hai, nak kenal Allah. Tadi Ustaz Abdullah Khairi sempat berkongsi pada kita penjuru-penjuru kan. Setiap penjuru itu ada nama-namanya. Jadi dari sudut sejarahnya pula, kalau kita lihat Kaabah itu sendiri bermula dengan bila mana berlakunya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada para malaikat, ini ja'altu. Allah Taala nak menjadikan di bumi ini khalifah Allah. Maka ada di kalangan malaikat yang bukan mengingkari tetapi mereka merisaukan kalau ada di kalangan umat manusia ini yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan malaikat itu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya bila mana Allah Taala jelaskan, Allah Taala itu tahu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tak tahu. Maka malaikat merasa bersalah, mereka pun tawaf sekeliling Arash kan sebagai tanda rasa memohon kemaafan. Dan akhirnya Allah Taala membuat kepada mereka Baitul Ma'mur sebagai tempat tawaf khusus untuk para malaikat. Dan Allah Taala juga memerintahkan malaikat itu untuk membuat Kaabah di Baitullahil Haram di bumi untuk makhluk pula
Kalau kata malaikat Baitul Ma'mur, adapun makhluk di bumi Baitullahil Haram. Baitullahil Haram. Pada awalnya malaikat setelah mana turunnya Nabi Allah Adam alaihi salam ke bumi ini, Nabi Adam mengadu kepada Allah tidak mendengar suara malaikat yang beribadah kepada Allah. Maka macam mana nak dengar sedangkan Nabi Allah Adam berada di bumi? Allah Taala perintahkan Nabi Allah Adam untuk membangunkan Kaabah Baitullahil Haram, tempat yang pernah dibangunkan oleh malaikat. Maka apa yang berlaku saat bila mana Nabi Allah Adam mengerjakan ibadah haji yang sama dengan syariat Nabi Allah Adam alaihissalam, maka ketika itu para malaikat datang, ada yang bertemu dengan Nabi Allah Adam dan memberitahu kepada Nabi Adam, kami dah pun mengerjakan ibadah yang engkau buat lebih 2000 tahun yang lalu. Muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tak cukup di situ, ketika pada zaman Nabi Allah Adam, Kaabah hanya dibina dengan longgokan tanah dan batu sahaja. Maka sampailah di zaman Nabi Allah Syis bin Adam alaihissalam, maka barulah dia membina Kaabah dalam bentuk binaan. Itu pun bukanlah secantik ataupun seperti yang kita lihat pada hari ini. Sampailah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, barulah diperintahkan Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anak-anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk meninggikan lagi Kaabah yang sedia ada dalam bentuk binaan yang tinggi, tetapi bukanlah setinggi sampai saat sekarang ini. Dia hanya lebih kurang dalam 4 meter saja, Ustaz. Maka zaman berlalu kan ditakbir oleh kelompok kabilah-kabilah daripada Bani Jurhum dan sebagainya, dan berlaku beberapa peristiwa seperti mana banjir, terbakar dan sebagainya. Maka di zaman Quraisy sendiri berlaku 2 peristiwa besar, iaitu banjir dan juga api percikan pelita yang dipasang untuk menerangi Kaabah itu terkena ke lampu Kaabah. Akhirnya terbakar Kaabah tu. Maka dalam saat nak membina Kaabah di zaman Quraisy itu, mereka bina semula. Tapi yang menarik dalam pembinaan itu, Nabi SAW terlibat sekali. Terutama dalam proses ketika mana nak meletakkan batu Hajarul Aswad itu. Maka di situlah berlakunya kekurangan dana. Kaabah yang asalnya besar, lebih besar, dikecilkan hingga bentuk yang kita lihat sekarang itu saiz dipanggil saiz yang dibina di zaman Quraisy. Baiklah. Kemudian berlakulah di zaman Sayyidina Abdullah ibn Zubair, sewaktu mana dia memerintah, dia cuba membesarkan lagi Kaabah seperti mana bentuk yang asal dibina oleh Nabi Allah Ibrahim, kerana dia pernah mendengar sabdaan Nabi menginginkan seandainya Kaabah itu dapat saiz seperti mana zaman Nabi Allah Ibrahim, kan? Tapi datanglah di zaman Khalifah Malik bin Marwan, iaitu yang memerintah di Mekah, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ni hantar surat kepada Khalifah Malik untuk mengecilkan balik Kaabah ikut saiz asal zaman Quraisy. Khalifah Khalid setuju, Ustaz. Dia setuju sebab apa? Sebab Khalifah ingat saiz yang ditambah oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair itu adalah tambahan. Padahal yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair adalah kehendak baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan bila mana dah diberitahu, masa itu Kaabah dah dikecilkan. Sampailah di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid nak besarkan balik. Nak dapatkan balik saiz seperti mana Sayyidina Abdullah bin Zubair buat, yang dikendaki oleh Rasulullah, yang sama dengan Nabi Ibrahim. Tapi Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu dia tak setuju. Dia kata apa? Dengan alasan, kata Imam Malik, kalaulah pemerintah kan asyik tukar, aku risaukan Kaabah ini akan menjadi boneka pemerintah. Mai yang ni perintah tukar saiz ini. Mai pemerintah selepas itu tukar pula. Maka kerana itulah hari ini kekalnya saiz Kaabah yang dapat kita lihat pada hari ini. Tapi ada hikmah, Ustaz. Hikmahnya apa? Bila mana Kaabah itu dikecilkan saiz, maka tapak asal Kaabah itu berbaki untuk orang yang berada di luar Kaabah pada hari ini. Maknanya walaupun hari ini dia semayang dalam jarak 3 meter lebih kurang, dia semayang 3 meter dengan Kaabah, dia masih lagi semayang di dalam kawasan Kaabah. Betul. Baik, Ustaz. Jadi selain itu tadi Ustaz UK juga sebut pada kita, di samping Kaabah itu adanya Hijr Ismail, ya, adanya Multazam, adanya Hajar Aswad. Cuma apa yang menarik di sini nak saya kongsikan, Ustaz, insya-Allah, tentang Hijr Ismail itu sendiri, yang mana disebut inni aftahu laka baban minal jannati fil hijri. Bila mana Nabi Allah Ismail tu, yang dipanggil Hijr Ismail itu adalah tempat tinggal Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail tinggal di situ. Dia mengadu kepada Allah panah. Panah, kita yang ada ekor pun panah. Tambah zaman Nabi Allah Ismail, kan. Tapi itulah yang nak ceritanya zaman tu bila mana tak ada kecanggihan, tak ada kelengkapan, terus mengadu pada Allah, Allah pun bagi. Bila Allah bagi, Allah kata apa?
inni aftahu laka baban minal jannah. Ni special ni. Allah Taala bagi satu pintu, buka pintu syurga, anginnya lalu ke situ. Jadi siapa yang lalu tawaf gitu, kebarangkalian dapat angin syurga, Ustaz. Allahu akbar. Betul tak? Sebab itulah ramai orang dia orang nak ambil tu afdal tu dekat apa Hajarul Aswad kan. Berhenti jadi stuck kat situ. Kan? Jadi kan. Betul. Semua macam tu. Jadi masalah kadang-kadang kita nak tawaf kan. Jadi bila pusing pula semua nak ambil yang dekat. Sedangkan sekarang ni kita ingat sekarang ni kita dengan proses penjarakan walaupun 60,000 jamaah seluruh dunia tak dapat, tapi 60,000 di Arab Saudi terikat dengan dalam keadaan jaga SOP kan. Sekarang ni ditutup Hajar Aswad, ditutup Hijr Ismail pun ditutup sebab kan bila masuk nanti bertemu. Jadi tuan-tuan tak akan dapat kalau siapa pergi sekarang lah. Tak akan dapat tengok Hajarul Aswad, tak akan dapat tengok apa makam Ibrahim pun tak dapat. Kita harap benda dapat berakhir dengan segera. Insya-Allah itulah sebab itulah kita doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah angkat Covid ni, kita boleh macam kita semula. Betul. Boleh tengok Hajarul Aswad, boleh kucuk, boleh masuk Hijr Ismail. Dia bukan apa Ustaz, sebab kita bila pergi dengan ilmu ni kita tahu, contohnya di Hijr Ismail itu sendiri kan ada 2 pintu masuk. Betul. Setiap pintu ni ada malaikat yang menjaga. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, ada malaikat satu pintu, malaikat mendoakan orang yang masuk keluar tu, maghfurah lak, keampunan untuk engkau. Satu lagi pintu, marhum, dengan kerahmatan kepada engkau. Baik Ustaz, insya-Allah kita nak bicara lagi ni. Tapi Ustaz, insya-Allah kita akan melihat dahulu bingkisan daripada abang cik kita sebab kita rindu sangat-sangat ni. Nak tengok apa cerita di Mekah ni. Insya-Allah. Silakan abang cik. Silakan abang cik. Khabar dari Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton Labbaik Allah, pengorbanan kasih abadi. Apa khabar Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Azhar? Moga-moga sehat. Doakan daripada saya, Bang Cik dari segmen Khabar dari Mekah. Hari ini amat bertuah sekali sebab Bang Cik diberi kesempatan untuk temu ramah dengan sahabat Bang Cik, iaitu pelajar daripada kota Mekah, pelajar Malaysia yang pernah memimpin bekas Perdana Menteri kita untuk masuk ke dalam Kaabah. Jom sama-sama kita dengar pengalaman beliau memasuki ke dalam Kaabah. Jom. Nama saya Muhammad Ashraf Basudni. Saya merupakan pelajar Universiti Mulk Qura Mekah lah. Apa lagi Ustaz pengalaman yang nak dikongsi bersama lah? Bila dia buka pintu tu lah, Allah, rasa lain lah. Air mata memang dah tak boleh nak tahan dah time tu. Sebab kita masuk benda yang memang orang jarang masuk. Masuk tu yang memang orang kata kalau tak menangis, Allahu'alam lah. Macam mana suasana dia? Agak malap sikit lah. Oh, agak malap. Oh, dia tak ada lampu Tak ada. Dia bawa lampu dari luar, dia tarik. Oh, dia tarik? Oh, dan kita dapat gambaran kan ada pelita-pelita lama tu. Ada, nampak? Ada, memang nampak lah malam tu. Tergantung banyak mungkin tu daripada. Tapi cuma tak menyala lah? Tak, dia just sebagai orang cakap simbolik. Barang-barang lama. Barang-barang lama. Sebab dulu Kaabah ni di tempat penyimpanan harta. Jadi barang-barang yang ada kat dalam tu dibiarkan dalam tu. Dan untuk pengetahuan juga, baby kembar yang ada sekarang ni, itulah Allah rezekikan bila saya doa ke dalam Kaabah time tu. Inilah salah satu doa yang Allah makbulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi, jangan lupa kita kongsi-kongsikan supaya semua orang dapat mengetahui, dapat berkongsi, dan semoga insya-Allah vlog kali ini ataupun vlog yang lain-lain dapat melepaskan kerinduan kita kepada kota yang kita rindui. Betul Ustaz, dan juga dapat manfaat bersama. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita berada di segmen terakhir Labbaik Allah. Nah, habis dah pun. Tapi alhamdulillah, seronok saya tengok bagaimana abang cik dia berjumpa dengan seorang sahabat boleh masuk. Saya ni berpuluh kali dah tapi tak boleh masuk.
dalam Kaabah tu. Ya Allah, nak minta sangat-sangat. Masuk Tapi ke Allah AJ pilih Ismail je. dia. Masuk ke AJ Ismail Dia Ismail lah yang tu lah. Tapi Tapi dalam Ustaz, Kaabah tu. Kalaulah ustaz boleh masuk. Kalau ustaz boleh Kalau masuk. saya boleh masuk. Saya nak tanya ustaz satu soalan ni. Ha. Kalau ustaz boleh masuk, semayang menghadap mana ustaz? Mayang macam mana? Oh, ni soalan yang baik. Tuan-tuan ingat, bila kita masuk dalam Kaabah, dia tak ada dah penjuru-penjuru mana nak arah pun boleh. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, di dalam Kaabah tu ada satu pintu sebenarnya nak naik ke atas. Pintu tu dinamakan Babut Taubat. Babut Taubat. Babut Taubat. Sebab tu kalau kita tengok ada ulama kata, taubat kita ni diangkat melalui pintu tu naik ke langit. Masya-Allah. Sebelah mana dekat AJ Ismail tu? Di penjuru sebelah kiri. Ada pintu atas. Cerita tu tuan-tuan macam biasa masuk, macam biasa masuk. Baca. Insya-Allah. Maknanya walaupun tak biasa masuk tapi ustaz dah ambil pengalaman, dah cari dah ilmiah tu insya-Allah. Baiklah kita nak tengok ustaz bingkisan tentang Jabal Thur. Jabal Thur. Jangan silap tau. Sa wa ra. Thur. Bukit. Sur maksud dia kalau Maksud sur apa? dalam bahasa Arab ni, maksud dalam Melayu ni maksud bonggol unta. Bonggol unta. Nah, sebab tu kalau kita tengok macam bonggol unta. Betul Ustaz. Dan bukit itu istimewanya menjadi tempat Nabi SAW menyorok bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah daripada Nabi Mekah ke Madinah. Betul. Insya-Allah. Kita saksikan. Jabal Jabal Thur terletak di tengah-tengah Makkah, iaitu kira-kira 4 km dari sebelah selatan Masjidil Haram. Pendakian yang bermula sekitar jam 3 pagi menyaksikan kesungguhan kami untuk sampai ke kemuncaknya. Bukit ini merupakan tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama sahabat baginda daripada musuh yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Peristiwa ini berlaku ketika mereka dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ia mempunyai 2 pintu, iaitu satu di sebelah barat dan satu di sebelah timur. Pintu sebelah barat merupakan pintu yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Tingginya adalah kira-kira 1 meter. Inilah gua yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang bermaksud sedang dia salah seorang daripada 2 orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Surah At-Taubah ayat 40. Setelah pihak musyrikin merancang untuk membunuh baginda, baginda keluar dari rumahnya pada malam 27 Safar, 14 tahun kenabian baginda. Mereka bersembunyi di dalam gua ini selama 3 hari, sehinggalah orang-orang kafir Quraisy yang mengejar mereka telah mengaku kalah kerana tidak dapat mengesannya, lalu kembali semula ke Makkah. Setelah 3 hari berada di dalam gua Thur ini, barulah mereka keluar untuk meneruskan perjalanan ke Madinah. Walaupun agak sukar dan memerlukan kecergasan yang tinggi untuk mendaki Jabal Thur ini, namun ia sangat berbaloi kerana keindahan yang jarang dirasai. Baiklah, alhamdulillah kita baru menyaksikan video bingkisan khas tentang Jabal Thur, jabal yang menjadi saksi terselamatnya Nabi SAW dan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sewaktu mana mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ustaz pernah naik tak? Belum tu tanya. Saya tak sampai lagi Ustaz. Saya pernah naik dah, alhamdulillah. Ustaz naik dah? 3 jam. Malu orang muda. Naik atas, lepas tu telefon member hantar helikopter. Masya Allah. Sungguh Ustaz. Tu saya duk heran macam mana Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, termasuk Asma' tu yang mengandung. Kan? Kita nak naik pun tak larat. Aduh. Betul. Dia tajam tujuan kita naik bukit ni Ustaz kan, kadang-kadang bukanlah tujuan kita nak seronok-seronok, tapi kita nak merasai, menjiwai bagaimana letihnya baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi naik bukit itu insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada macam biasalah Ustaz, ada persoalan daripada penonton. Insya-Allah kita dengar dulu apa persoalannya Ustaz. Oh, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz.
Saya ada dengar bila kita selesai tawaf wada, kita dilarang jalan mengundur meninggalkan Kaabah. Betul ke Ustaz? Minta Ustaz jelaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak soalan yang bertanya. Terima kasih yang bertanya, masya-Allah kan. Ustaz jawab. Kalau tanya saya Ustaz, tak boleh Ustaz mengundur langgar orang lagi. Ya, memang betul ada petua-petua daripada ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang pesan untuk jalan mengundur tu bukanlah tujuan wajib. Mengundur ni sekadar macam kita menunduk depan orang begitu je. Maksudnya mengundur seolah macam penghormatan. Kita mendambakan rasa beratnya nak tinggal Kaabah, itu je. Kadang-kadang saya tengok ada jemaah daripada belah itulah China kan, saya tengok. Dia orang nak balik tu lepas tawaf wida kan. Bismillah ya Allah akbar, jalan. Bismillah ya Allah akbar kan. Sampai keluar pintu. Dia orang buat sebagai apa? Bagi sama ada boleh lagi nak datang ni, nak minta ni kan. Aduh nak pergi datang lagi ni. Mungkin apa? Inilah penghilatan tengok yang terakhir. Betul. Kan? Saya pengalaman saya Ustaz sendiri, pernah ada seorang nenek ni, dia penoreh kita, pergi umrah dengan kita. Masa nak balik tu dia lambai Kaabah. Kita kata nenek cepat, kita nak gerak dah ni, bas dah nak sampai. Jalan lagi, dia pusing lagi, lambai lagi. Kenapa nenek susah sangat nak tinggal Kaabah? Rupa-rupanya Ustaz, seminggu balik ke Malaysia dia meninggal dunia. Dan itulah lambaian terakhirnya untuk Kaabah. Jadi maknanya kesimpulannya Ustaz, boleh yang nak jalan mundur ke nak lambai, tapi janganlah sampai memudaratkan orang dan membentuk kepercayaan yang salah. Itu kita kena ingat. Saya ingat masa tawaf ni ada satu cerita lah. Saya ada bawa orang pergi tawaf ni, kadang-kadang pakai ni, saya beritahu apa? Tawaf, kadang-kadang kita baca doa kan, tak konsentrate. Kalau bolehlah kita ada zikir tertentu, senang kan? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah kan, senang kan? Betul. Tapi pernah berlaku kat saya duk zikir tu, la ilaha illallah. Semua jemaah di belakang ni ikut saya, termasuk dengan jemaah daripada luar negara. Kan, subhanallah daripada manallah, rupanya Bangladesh kan. Tapi yang baik tu macam ni, bila saya rempuh tu, ada jemaah daripada Turki. Dia rempuh saya. Saya kata, Torik dia bagi jalan. Jemaah kan pakai headphone, dia ingat zikir baru. Semua Torik. Masya-Allah. Sidang penonton sekalian, inilah istimewanya kita bawakan khas Ustaz Abdullah Khairi kerana ada cerita-cerita, kisah-kisah menarik yang di samping kita ambil iktibar, ada juga jenakanya. Baiklah, insya-Allah kita sebagai penutup, marilah sama-sama seperti mana biasa kita berdoa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Aduh. Insya-Allah, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها Ya Allah, bukalah bagiku segala pintu rahmat dan pengampunanmu dan masukkan daku ke dalamnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Berakhirlah sudah Ustaz untuk episod kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak tuan-tuan. Dan saya nak ucap terima kasih juga insya-Allah yang mereka masih bersama dengan saya dan insya-Allah Ustaz Azhar 4 hari lah. InsyaAllah. 4 malam berturut-turut. Alhamdulillah. Ada yang kutuk kita pun dah. Tapi kita ada musuh, kita memaafkan. Ada sahabat, kita mendoakan. Ada pantun Ustaz? Ada pantun? Ya, silakan. Pantunnya, jangan lupa, jumpa malam esok pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oi, kena dengar kembali seperti normal. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ku persembahkan talbiyah ini walau
jauh, ku tatap rindu, ku dadahkan doa ini agar dapat ku berlari ke rumahmu. Rindu padamu, oh Baitullah, kuatkanlah iman kami atas ujianmu yang kau beri. Kau tutup segala jalan